Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'. Tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekian. Kita memetik daripada kitab Al-Akhlaqul Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama Mesir. Pengertian akhlak di dalam masyarakat. Kata pengarang kitab, agama Islam sejak lagi permulaannya mempunyai ibadah yang tertentu yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Kerana hal tersebut telah diperakui dan ditetapkan menjadi kewajipan mereka di dalam kehidupan mereka seharian. Dan kaum muslimin tidak ada hubungan dengan pemeluk agama lain dalam masalah ibadah-ibadah tersebut. Namun demikian, ajaran akhlak tidak dilihat daripada segi ini. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kena mengenal, saling berhubungan di antara satu sama lain dengan seluruh penghuni manusia di alam jagat ini, dan semua aspek kebaikan dan keutamaan yang tidak diragukan lagi. Maka setiap Muslim wajib melaksanakan, yakni melakukan perkara-perkara baik, jujur dalam perbuatan akhlak baik, akhlak sesama Muslim maupun sesama bukan Muslim. Demikian pula dalam konteks menepati janji, bekerjasama, seorang yang pemurah, mempunyai perasaan peri kemanusiaan dan sebagainya. Jadi dalam konteks ibadat, kita tidak ada hubungan dengan agama lain. Dalam konteks menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ada sebarang kompromi. Tetapi dalam konteks akhlak, berhubungan dengan sesama manusia, kita ada hubungan dengan manusia lain. Hatta seorang anak wajib taat kepada ibu bapa yang kafir dalam perkara bukan maksiat. Anak berbuat baik kepada ibu bapa yang bukan Islam lagi, yang kafir lagi, dituntut oleh agama. Begitu juga agama memerintahkan supaya kita berakhlak baik, tak kira kepada siapa, sama ada yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis Nabi berkenaan dengan tufsi'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi kata, berilah salam padamu kenal ataupun kamu tak kenal. Sebahagian ulama mengatakan, di antara ukhuwah yang terbina kuat di kalangan Islam, beri salam. Dan tanda keruntuhan ukhuwah, tak beri salam. Kerana beri salam pada orang kenal je, tak kenal tak beri salam. Orang dia kenal, Assalamualaikum. Orang yang tak kenal, salam pun tak jawab. Bukan sekadar beri salam, salam pun tak jawab. Kenapa? Kerana ukhuwah semakin nipis. Hanya melihat kepada siapa yang dikenal. Allah Ta'ala memerintahkan agar kita sebagai kaum Islam muslimin jangan terperangkap
dengan dakwaan dan juga dakwah Yahudi Nasrani di dalam perdebatan dan juga pertelingkahan yang akhirnya membawa kepada permusuhan dan sedikit pun tidak akan membawa kebaikan bagi agama. Orang Islam, kita diajar untuk berbaik-baik sangka. Sesama orang Islam, kita diajar supaya husnuzan, sangka baik siapa sahaja. Orang Islam diajar supaya jangan wala tahasadu, wala tahasadu. Tapi kata jangan saling hasad, dengki sesama kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara, ikhwan. Kadang-kadang kita di tengah jalan naik motor, tiba-tiba motor kita rosak. Apa yang kita berasa masa tu? Mana orang tolong kita? Kita nak minta tolong siapa? Maka tiba-tiba datang orang pun, cik, guna nak tunda motor ke? Ikhwan, saudara. Ketika mana kita senang, kita tolong orang yang berhadapan dengan kesusahan. Itu maknanya yang dikehendaki dalam akhlak. Sebab akhlak adalah satu subjek yang tidak diajar. Dia adalah satu subjek yang bermula daripada rumah. Bermula daripada ibu bapa, mak ayah. Kemudian diturunkan ataupun dipersembahkan pada anak-anak. Kemudian kita berkembang daripada rumah, kita berkembang ke sekolah. Kita kena kawan, kena baik, kena buruk, maka diajar berkawan. Dihantar anak kita ke sekolah, bukan sekadar kena ilmu duniawi, matematik, sains dan sebagainya, tetapi diajar untuk dia berakhlak. Didikan kita di rumah, maka di situ berkembangnya akhlak. Begitulah Nabi SAW mengajar Aisyah, mengajar Fatimah binti Muhammad, anak kesayangan Nabi SAW. Diajar bagaimana berakhlak mulia. Satu hari diceritakan bahawa datang Fatimah ke rumah Rasulullah SAW. Lalu dia datang ke rumah Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayah hendaku, hari ni rumah aku tak ada makanan. Boleh tak beri sikit gandum? Lalu Rasulullah SAW, ayah dia berkata, di rumah ayah pun tak ada juga makanan. Lalu dia pun balik dalam keadaan tak ada makanan. Beritahu kepada menantu aku Ali. Apabila dia balik lagi, beritahu bahawa mari di rumah ayah, tapi rumah ayah pun tak ada makan. Lalu Sayyidina Ali balik ke rumah dalam keadaan dia nak makanlah. Lalu Fatimah radhiyallahu anha beritahu di rumah tak ada makan. Apa kata anak dia, suami dia, Ali? Dan Ali dalam keadaan tersenyum beritahu, sesungguhnya di luar sana ada yang tidak makan sampai 3 hari. 3 hari tak makan, 2 hari tak makan. Maka kita yang 1 hari baru tak makan ni, alhamdulillah. Kita kalau lelaki zaman ni air kopi cerah. Yang air kopi lambat sikit, bercerah kamu. Bercerah berat, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri. Berlaku perceraian di kes-kes yang berlaku di mahkamah, bukan kes berat-berat pun. Bukan kes yang sampai pening kepala hakim tak boleh baca pun. Tapi disebabkan oleh tak ada akhlak. Suami tak ada akhlak, isteri tak ada akhlak, anak-anak lagilah tidak dididik, dibiarkan begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Al-Ankabut, maksudnya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, yakni Yahudi Nasara, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami telah beriman
kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Al-Ankabut ayat 46. Kaum Nabi Musa dan juga kaum Nabi Isa dianggap aneh. Kenapa? Kerana suka berdebat sesama mereka, khususnya berdebat dengan pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, khususnya berdebat tentang kewujudan Allah Ta'ala. Kaum Nabi Musa, kerja dia, wahai Musa, beritahu pada Tuhan kamu, zahirkan Allah sehingga kami dapat menyembah Allah. Dia kata kami nak sembah Allah, Allah tebik nanti kami sembah. Ketika mana falamma tajalla, Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya, wa kharra sa'ida kharra sa'iqa, maknanya kekuasaan Allah Ta'ala tu dizahirkan dengan bentuk macam mana? Bukit haba'an mansura, jadi debu. Bukit puk jadi debu. Kekuasaan Allah SWT. Macam kita, kekuasaan Allah Ta'ala terzahir mana? Semalam di studio kabarnya ada pala air. Ni kekuasaan Allah Ta'ala lah. Tak, hamba Allah ni mandi, tiba mari pala air. Kerja Allah tu. Kita tak tahu masa mana mari bala, masa mana mari hujan, masa mana mari malapetaka, Allah mari. Tak beritahu kita pun. Sebab itulah orang Melayu dipanggil malang tidak berbau. Malang tidak berbau. Kalau malang ni berbau, accident kita tahu dah bila. Hak sedap sekali, mati kita tahu bila. Oh, sedap tu. Kalau kita tahu mati tu bila, kata Syahid As-Sambana, masjid kita ni 4 tikar ni tak cukup lagi. Kalaulah kita tahu tarikh mati kita bila, disebabkan tarikh mati kita tak ada, maka manusia ni lara, berpusu-pusu kepada perkara yang lara, yang sia-sia, yang tidak ada faedah, manfaat dan sebagainya. Lalu mereka berdebat dengan Nabi Musa dan juga Nabi Isa AS. Berdebat kerana apa? Kerana nak meremehkan Nabi, tugas Nabi. Dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni tidak pernah berbohong, tidak pernah berlawak. Mereka menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, pada satu ketika terjadilah peristiwa. Seorang Yahudi mempunyai hutang pada Nabi, yakni Nabi berhutang dengan Yahudi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengangkat suara, "Hai Bani Muttalib, kamu ni seorang yang jenih payah untuk membayar hutang." Lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu terdengar suara tengkingan daripada Yahudi itu. Lalu segera Sayyidina Umar mengangkat padang untuk memancung kepala Yahudi tersebut. Kerana perangai Yahudi yang sangat tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghunus pedang, mengambil pedangnya, bersedia untuk menetak kepala. Tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Umar dengan sabdanya, "Ana wa huwa aula minka bi ghairi hadza ta'muruhu bi husnil taqadi wa ta'muruni bi husnil ada." Saya lebih utama, yakni lebih berhak daripada kamu. Kalau kamu mahu, perintahlah dia agar mengambilnya dengan cara yang baik. Dan kau juga perintah kepadaku agar aku membayarnya dengan baik juga. Hadis riwayat Ahmad. Lalu Nabi kata, "Oi Umar, sepatutnya mu nasihat ke Yahudi tu, minta moleklah hutang. Ataupun mu nasihat kat aku." Nabi kata, "Ya mu nasihat kat aku, wahai Rasulullah, bayar hutang ke Yahudi ni." Nampak tu? Dalam bab hutang pun
diajar berakhlak mulia. Bahkan diajar kepada kita, kepada sesiapa sahaja kita berakhlak baik, walaupun kepada musuh kita. Berlaku dalam satu peperangan, ketika mana perang ni bukan benda yang boleh buat main. Dia melibatkan bunuh. Ambil pedang tikang, ambil senapang tembok, ambil bung-bung. Mana musuh, bunuh. Tetapi dalam satu peperangan Nabi SAW, tiba-tiba apabila pedang nak sampai ke tekak, orang kafir ngaku, asyhadu an la ilaha, aku ngaku tiada Tuhan melainkan Allah, anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah. Pok pedang tu kena atas tekak, dia mati. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Mati kena bunuh dalam keadaan dia mengucap. Lalu Rasulullah siasat, kenapa membunuh dia? Dia itulah mengucap dua kalimah syahadah. Lalu dia kata, Rasulullah, standard tu jawab kot bahasa kita lah, sikit nak selamat diri. Dia mengucap lah. Sikit nak selamat diri, dia mengucap lah. Ketika mana nyawa hampir. Lalu Rasulullah SAW menjawab, adakah kamu tidak tahu, orang yang sudah ada syahadah, selamat nyawa dia, darah dia selamat. Tak kira lah syahadah dia dalam keadaan munafik pun, nak royak akhlak tu diajar walaupun dalam perang. Kali ikut perang, bunuh je, nama musuh bunuh, tetapi akhlak masih ada. Nabi ajar, apabila berperang, pokok jangan runtuh, jangan tebang. Rumah ibadat jangan diruntuh. Perempuan, kanak-kanak jangan dibunuh. Tentera sahaja, bukan tentera tak dibunuh. Orang yang dalam tentera pula, kalau dia doktor, tak jangan bunuh. Dalam tentera dia ada doktor, pasukan medik, tak boleh bunuh. Sampai tahap begitu. Diajar dalam perang. Sedangkan perang ni al-harbu khira'ah. Perang ni kira menipulah, bohong ataupun tipu daya. Tetapi diajar akhlak. Dah lagi ketika tenang ke ni, ketika tak ada perang, kita berakhlak. Memanglah manusia ni tak lari daripada sifat marah. Marah kenapa? Banyak sebab. Tapi diajar untuk bersabar. Allah Ta'ala memerintahkan supaya orang Islam berbuat adil sekalipun kepada orang jahat ataupun kepada orang kafir sekalipun. Sabda Nabi SAW, doa orang yang terunaya, yakni orang yang dizalimi, itu mustajab. Dan jika ia berbuat jahat, yakni maksiat dengan zina, maka kejahatan itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Orang yang kena zalim, dia akad doa mustajab. Orang yang kena zalim, dikhianati, dizalimi, dia tak berdosa. Hatta pernah berlaku di zaman salafus soleh, zaman ulama-ulama dahulu. Apabila tentera Islam dia buat satu tersilap, yang ada doa ni ialah dipanggil apa? Rakyat pada negara Islam. Rakyat tu di kalangan zimmi, dia panggil kafir zimmi, orang kafir yang duduk dalam negara Islam, maka dia dipelihara nyawa dia, darah dia, harta benda dia, tak boleh diganggu gugat oleh siapa-siapa. Dia duduk dalam negara Islam, wajib bayar jizyah. Tiba-tiba dia tak ada doa. Tak ada doa, minta supaya beri pembalasan kepada orang buat jahat dia. Jadi beberapa tentera negara Islam ni kisah lama lah. Dia sengih buat nganying. Mu kafir tak ada doa, kamu nak doa siapa? Mu kafir kan doa siapa? Kalau Buddha doa pada patung dia, dia tak ada doa. Lalu ahli sufi, orang-orang tasawuf, dia kata doa mereka diterima Allah Ta'ala walaupun dia masih kafir. Kerana doa ni Allah terima. Buktinya Allah Ta'ala terima doa orang kafir. Antara kepercayaan orang-orang kafir, orang Cina lah sebagai contoh lah tempat kita ni, siapa yang kerja boleh biti. Dia percaya sipir dia, siapa kerja boleh biti. Maka dia orang bekerja, tak kira lah untung ke tak untung. Dia buka
dia buka pusat berniaga tak, sebagai contoh kedai. Dia buya hiah, dia baiki, dia tok lapu. Niaga pula tentu lagi maju. Tapi dia punya percayaan dia, niaga, usaha, ada piti. Dia pun niaga dalam bapu bankrupt. Tak untung. Dada tutup. Tapi buka kat lain pula. Kepercayaan dia tu. Maknanya kalau dia usaha, dia dapat. Orang kita, hari ni niaga, esok nak pergi buat haji selalu. Hari ni niaga, esok nak buat haji selalu. Apa kalau boleh? Kira untung, banyak dah ni. Mulalah nak bazir situ. Nak bazir sini. Umur 65 tukar ring sport lagi. 65, 70. Kira-kira pitih ni. Ring sport depan, ring sport belakang. Spoiler lagi. Exhaust besar, tak ada pedah sikit abu. Tak? Kalau 65 ni, tak ada kerja lain dah. Pitih habis ke anak cucu ke tak? Nak tukar ring sport dah apalah, habis ke anak duit lebih sikit ke. Tak apalah, tak ada masalah anak kita. Cucu ke. Ataupun terpakat belanja saing-saing kita dulu ke. Tak apa, dah tua. Ni dia beli motor korok lagi. Dah motor korok. 65, 70. Geng-geng veteran ni. Kalau kita kata, dia mengajuk pula. Kata ustaz ya, kata. Ustaz tak siapa minat lagi. Saya tobat pun tak ada minat. Saya ada sebiji motor. Saya jual motor. Adalah motor kecil je motor. Tapi jadi kita rasa, tak apa lah, jual wekor lain. Kita tak ada masa untuk duduk saja-saja. Sebab tu hobi ni, benda hobi kita. Ngai, contoh ngai. Ngai nak boleh sekor ikan 4 jam. Kalau ngai tu boleh sekor ikan tu makan seminggu dah apa. Tak? Ngai tu boleh ikan jual mahal, 250 sekor. Ni ngai boleh ikan apa dah, ikan sepak cik tu. Orang pun tak beli. Bila orang kata bazir masa, marah. Ustaz tak mendalami minat saya. Saya tak minat-minat awak. Betul dah minat kita pada benda-benda yang pada kita rasa dah tak ada kerja dah. Mak surat baca tak pagi. Tak ada kerja. Mak surat baca tak petang. Tak ada masa. Ngai boleh. Umur 60 dah. 70 dah. Bila kita memberi teguran, orang kata kita tak sama. Tambahan lagi, bila kita nasihat, orang yang lebih pitih banyak daripada kita. Lagilah payah tak dengar. Kita nasihat dia kata apa? Tak darat cetang. Jadi apa guna? Sebab kita merasakan dunia ni kita akan milik selama-lamanya. Sekejap je. Pasti kita mati. Pasti. Satu contoh akhlak yang baik ialah dengan melakukan perkara dan perbuatan baik kepada pemeluk agama di luar Islam, ini orang kafir. Diceritakan kepada kita oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar. Pada satu ketika, kambingnya sendiri disembelih oleh keluarganya. Kemudian baginda kembali daripada berpergian musafir. Baginda tahu bahawa kambingnya sudah disembelih. Lalu baginda berkata, hadiahkanlah sebahagian dagingnya kepada jiran kita Yahudi. Baginda berbicara demikian sampai 2 kali. Sebab saya mendengari daripada Nabi SAW yang bermaksud, Jibril berulang kali memberi wasiat kepadaku tentang jiran tetanggaku. Seolah-olah aku mengira bahawa jiran itu akan mewarisi aku. Hadis riwayat Bukhari. Satu ketika, sembelih kambing, jiran dia Yahudi di Madinah ni, dia punya struktur negara dia. Orang Yahudi datang hijrah kepada Madinah sejak bila? Apabila wafatnya Nabi Isa, ataupun Nabi Isa wafat dari segi kepercayaan Kristian dan juga Yahudi. Mereka beranggapan Nabi Isa mati kena sula, kena salib. Apabila dia percaya Nabi Isa mati kena sula dan salib, lalu mereka baca dalam kitab Injil berkenaan dengan Ja'a min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang orang kemudian daripadanya, iaitu Nabi Isa, orang yang bernama Ahmad.
Ahmad ni bahasa Arab makna terpuji. Baik. Kemudian datang dia pula dalam kita perbahasan kitab Injil, dia akan hijrah ke bumi Yathrib. Sebab tu Yahudi dia tak ada Mekah. Yahudi tak mari Mekah. Sebab dia baca dalam kitab Injil, Nabi akhir zaman akan lahir, akan bangkit, hijrah ke Madinah. Dan ahli sejarah mengatakan mereka duduk di Madinah ni beratus tahun dah. Bukan baru duduk macam Nabi nak hijrah esok, mari ni tak, dia sudah ada kampung. Dia sudah ada kota, dia buat kota pula. Dia buat kampung, kemudian dia buat kota. Kota ni kita panggil benda benteng. Untuk mempertahankan kota. Contohnya Khaybar, Qainuqa, dah banyaklah bani-bani Yahudi atau kabilah Yahudi ni. Lalu apabila sampai di Madinah, mereka percaya satu masa akan sampai Nabi akhir zaman, Nabi akhir dah ni. Lalu tiba-tiba apabila Muhammad ni orang Arab, satu-satunya orang Arab yang bernama Muhammad, Nabi kita. Orang Arab tak pernah beri nama Muhammad. Sebab masa ketika mana nak beri nama ni, mari Jibril memberi ilham supaya beri nama Muhammad. Apabila nama Muhammad, pelik, tak ada orang nama Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun tak tahu dia Nabi. Sama juga Nabi Isa, Imam Mahdi, akhir zaman tak tahu pun dia Imam Mahdi. Akhir zaman kan ada Imam Mahdi yang akan memimpin kemenangan Islam. Lalu apabila Muhammad ini berhijrah sampai ke Madinah, mereka menyangka Nabi Muhammad ataupun Nabi akhir zaman ini keturunan daripada Ishak, Yaqub, kemudian dipanggil Bani Israel. Bacalah sirah, Nabi yang paling banyak sekali utus untuk siapa? Bani Israel. Nabi-Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Ilyasa, Nabi Musa, semua Bani Israel keturunan Ishak. Ishak ni duduk mana? Ishak kan dia bersama dengan mak dia, Sarah. Sarah ni kan hadiah daripada kerajaan Mesir kepada Nabi Ibrahim, duduk di Palestin. Adapun Hajar ini Nabi Ibrahim suruh mugi ke Bakah ni bumi yang kering kontang, Mekah lah, untuk bawa bersamanya Ismail. Dan disitulah Ismail yang kita baca dalam peristiwa Zamzam. Dia kucak-kucak kaki dia, akhirnya keluar air Zamzam untuk menjadi dalil bukti siapakah ini ibadat haji ada dibuat di Mekah, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tiba-tiba susu galuh Nabi ni daripada Ismail, bukan Ishak. Sedangkan mereka ini berayahkan sama. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Orang Arab dia buat satu filem, nama dia Wuladul Am. Makna apa Wuladul Am? Anak-anak pak saudara. Makna apa anak-anak pak saudara? Sepupu tak? Anak pak saudara. Dia buat filem. Filem ini nak menggambarkan bangsa Arab hari ini sepupu dia ialah Yahudi. Dia sepupu je dua tu. Sebab ayah sama, Nabi Ibrahim. Tapi orang Yahudi yang duduk di Israel hari ini, musuh nombor satu dia Arab. Dia bunuh orang Arab, orang Palestin dia hambak, Israel bunuh habis atas dasar satu je, Zionisme. Itu kita tak cerita lah. Kita nampak dah tugas mereka untuk membangunkan Israel. Tuan-tuan kalau cari kod Google, YouTube ke, negara Israel, tak jumpa macam kita kak. Cari tempat-tempat menarik di Terengganu, jumpa lah. Antaranya Masjid Terapung, Manda Bridge, banyak kan. Nasi dagang atas tu. Ni tempat menarik di Terengganu. Cuba cari tempat menarik di Israel. Google sekali mana tahu nak pergi jalan ni. Ke tak ada orang cita-cita nak pergi ke Israel? Tak ada. Adalah cita-cita, sebab Israel itu sebenarnya bukan Israel, dia adalah apa? Palestin.
Kita kena ada cita-cita untuk wa narzuquhu as-salatu fi al-aqsa. Kita diberi rezeki untuk semayang di Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis ni dia panggil satu switch. Switch untuk menyatakan Islam erak ke Islam tak erak. Kalau Baitul Maqdis duduk bawah kafir, Islam tak erak. Kalau Baitul Maqdis duduk bawah Islam, Islam gagah. Dan apa ada kait dengan Baitul Kaabah? Kaabah dia dia tidak menjadi satu tempat permasalahan, sebab Allah Taala kata Makkah dan Madinah ini akan dijaga Allah sampai ke kiamat. Tak kira lah siapa jaga, tapi dia dijaga. Walaupun hari ni yang menjaganya ialah di kalangan keluarga Saud ataupun kita kata Wahabi lah. Tak kira lah nama Wahabi ke tak Wahabi serah dia, tapi dijaga oleh orang Islam. Tapi Baitul Maqdis diambil alih oleh orang Yahudi. Dia jadi tempat ujian untuk orang Islam. Sehinggalah ada ulama Mesir, dia fatwa orang Gaza tu keluarlah daripada Gaza, pindah hijrah ke lain. Sebabnya kalau mu juang mu tak menang juga. Ada tak kita aja dengar ayat gitu? Macam kita ginilah, kita ajak orang ngepeng mari masjid. Mu ngepeng cara apa orang tak mari kat masjid. Ada orang kata gitu. Kita kata tak, kita kepeng situ, kepeng sini. Orang tak mari kat masjid. Akhirnya kita rasa ya. Maknanya mengatakan perjuangan ini tidak ada hasil, tu kerja kafir. Dia hasut kita. Kita jual Islam pun tak menang. Kau menang ke dah? Menjuang Islam, mati dulu lah. Kita kata tak apa. Benda makna juang Islam. Kata Hasan Banna, sekiranya kamu nak tengok negara Islam depan, maka binalah negara Islam dalam rumah kita. Dalam rumah tu ada dah negara Islam. Guna tak? Pedang ke? Kecuri kerat tangan? Tak. Bukan gitu. Akhlak, tarbiyah, Quran. Tidak ada, kita kata, ada masa di rumah kita tu, macam mana terbentuknya negara Islam. Ada tarbiyah. Tapi di rumah kita kalut dah. Tak lagi di luar. Di rumah. Rumah kita ni kan syurga. Rumah kita. Orang yang bujang, dia bercita-cita nak ada bini. Sedap ada bini ni. Nanti bahagia. Ada bini dah. Tuhan beri dah bini. Duduk di rumah. Tuhan beri pula anak. Ujian lain pula. Bila ada anak kita kau besar, kita ni kau dekat mati. Gimana? Anak kita kau tua, kita kau mati. Dekat dah mati. Maka tengok pula anak kita pula kahwin, ada anak cucu lagi. Nabi SAW ketika semayang, tiba-tiba datangnya Hasan dan Husin, naik atas kepalanya, pijak. Lalu lepas pada semayang, sahabat mari tanya, wahai Rasulullah, kamu biarkan sahaja cucumu naik atas kepala sehingga sujud jadi lama. Jangan pula tak iman sujud lama, anak dia pun tak ada. Tak iman sujud lama, akak-akak tak iman ketuk punya. Ni Nabi SAW sujud lama sebab anak cucu dia naik atas kepala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, itu adalah darah dagingku. Maknanya Rasulullah sayang pada cucu dia. Ataukah kita, kalau kita sayang pada anak cucu zuriat kita, tarbiyah mereka. Jangan biar elok saja. Kalau ada anak puang, jaga molek anak puang kita. Dadang pun nak jaga anak orang. Kita ada anak puang. Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang ada anak perempuan 2, 3 dan ke atas, banyaklah, maka ditarbiahkan anak itu, kemudian menjadi anak yang salihah, maka Allah janjikan syurga kepada ayah dia. Sebab ujian anak ni lain pula. Ujian kita seorang memang sedap. Orang duduk seorang tak ada masalah. Tak fikir tu, tak fikir masalah ni. Sama juga kita jadi jemaah masjid, tak ada masalah sebab kita mari balik. Orang jadi AJK masjid, fikir masalah. Jemaah begitu, jemaah gini lah. Masing-masing mengambil tempat untuk membina akhlak yang lebih baik.
Islam memerintahkan manusia selalu melakukan silaturahim, menyambung silaturahim, khususnya kepada saudara maranya, walaupun mereka itu ingkar pada perintah agama, yakni orang ahli maksiat sekalipun. Kerana kalau ia setia kepada kebenaran, tentu dia tidak akan membangkang kepada keluarganya. Kalau kita ada keluarga, kita silaturahim. Lama-lama yang ingkar perintah Allah ni, tak semayang, tak tutup aurat, lama-lama dia malu. Lama-lama dia malu. Sebab tu, kalau kita ada ahli keluarga kita yang tidak mematuhi standard agama lah, kita kata semayang ke, aurat ke, kita jangan tunggu orang lain yang tegur, kitalah yang tegur. Kita tegur dengan berani, bukan maksudnya tegur kita tu siapa ya balah, tapi tegur kasih sayang. Sebab kadang-kadang kita rasa bersalah. Sebab apa? Aku nak royak tak kena, kalau aku tak royak tak kena lagi. Kita tak royak, kita rasa macam tak kena. Bak ngaji dah begini kata tak kena, depan mata kita lah, kita royak. Royak kita ikhlas. Ikhlas royak. Ikhlas. Makna apa ikhlas? Ikhlas ni ia mari dalam kerelaan kita lillahi ta'ala. Kita sembahyang tadi sembahyang maghrib lillahi ta'ala, kerana Allah. Apa awak sembahyang? Allah, kerana Allah, nak cari redha Allah, tak ada redha manusia. Sebab tu aku sembahyang. Sebuah syair berkata, sesungguhnya bangsa itu bergantung kepada moralnya. Bila rosak moralnya, maka binasa dan rosaklah bangsa itu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada waktu kami berada dalam sebuah rumah, kebetulan di situ ada beberapa orang muhajirin dan ansar. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan kami semua memberi tempat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berdiri dekat dengan pintu sambil memegang tangan dan baginda bersabda dengan tegas, pemimpin-pemimpin dari orang-orang Quraisy, aku mempunyai hak ke atas kamu yang sangat besar. Dan mereka pun juga punya hak seperti itu, sepanjang mereka melaksanakan 3 hal. Selagi mana mereka melakukan 3 ini, maka mereka akan mempunyai hak, iaitu apabila diminta untuk memberikan kasih sayang, lalu mereka berkasih sayang. Apabila mereka menghakimi, mereka menghakim dengan adil. Dan apabila mereka berjanji, mereka menunaikan janjinya. Maka barang siapa tidak mampu melaksanakan 3 perkara ini, baginya akan mendapat laknat Allah Ta'ala dan laknat malaikat serta manusia seluruhnya. Hadis ini menegaskan bahawa sesuatu bangsa, satu negara dan juga sesuatu keluarga itu tidak mesti mempunyai akhlak kedudukan yang tertinggi, mempunyai akhlak yang mulia, kecuali mereka hancur disebabkan oleh kerosakan itu bermula daripada diri keluarga dan bangsa mereka. Yang kata lain, bangsa kita rosak bermula daripada diri kita, kemudian dia rosak pada keluarga, kemudian rosak pada masyarakat, seterusnya negara. Punah kenapa? Kerana diri seseorang itu rosak. Kata Al-Ghazali, Imam Hujjatul Islam, aslih, perbaikilah diri. Diri kita ni kena baiki. Walaupun kita merasakan kita telah melakukan kebaikan, tetapi kita tetap aslih, melakukan pembaikan. Satu gambaran seperti seorang hakim yang membawa nama Islam dan Al-Quran, tetapi kemudian ternyata hakim itu tidak adil dalam mengadili kes-kes mahkamahnya, tidak memberikan perhatian, keperluan dan tidak menepati janji, maka hakim tersebut atas nama Islam dan Al-Quran, sesungguhnya dia telah melepaskan diri daripada faktor manusia yang utama yang berakhlak mulia. Hakim kalau dia mengadili dengan adil, maka dia akan menerima pembalasan Allah seadil-adilnya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hukamu salasah, al-qudatu salasah, ithnani fil nar wa wahidu fil jannah. Qadi, hakim, 3 golongan. 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Disebut 2 yang masuk neraka ni, 1 dia jahil berhukum dengan jahilnya, masuk neraka.
Yang kedua, dia tahu tapi berhukum dengan jahil. Tak tahu, berhukum dengan salah, masuk neraka. Hakim ketiga, dia tahu keadilan dan dia berhukum dengan adil, masuk syurga. Jadi bukan sedap jadi hakim. Kerana hakim mengadili seadil-adilnya. Dan seorang hakim melepaskan seorang yang bersalah di dalam penghakiman. Dia lepas orang yang bersalah lebih baik daripada dia melaksanakan hukuman kepada orang yang tak bersalah. Hakim dia bebas orang, tapi orang yang dibebas tu bersalah. Kalau kita gak marah, apa hakim bebas dia? Bersalah kan dia? Lebih baik dia membebaskan orang yang bersalah daripada dia menghakimi orang yang tidak bersalah. Nampak tak? Kerja hakim ni bukan senang. Bukanlah kita kata hakim ni pada hak go. Dia kira habis. Termasuk hakim dalam perkara dunia pun. Begitulah. Hakim kena adil. Adil ini dikira mizan dia apa? Memberati kebaikan, meringangi kejahatan. Hak baik kena berat. Menurut Imam Ibn Taymiyah, Allah menghargai negara yang adil walaupun negara itu kafir, dan Allah tidak menghargai negara zalim walaupun negara itu negara Islam. Ibn Taymiyah menyebut Allah Ta'ala akan beri Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahim tu, Ar-Rahman tu, sifat Rahman tu kepada semua, tetapi Rahim untuk orang beriman. Jadi sifat Rahman Allah Ta'ala pemurah itu semua boleh, walaupun negara kafir, orang kafir sekalipun. Dan kita orang Islam kena tindah, bunuh, miskin, penyakit. Kita orang Islam dia ada pahala pula. Orang kafir tak ada pahala walaupun dia senang. Demikianlah akhlak-akhlak, nilai-nilai akhlak menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang menjadi ketentuan beragama dan kehidupan kita seterusnya. Dan apabila satu bangsa itu kurang melakukan kegiatan dalam menegakkan amal yang langsung berhubungan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan berhubungan sesama manusia, maka berarti bangsa itu mula mengalami kerosakan dan kemerosotan dalam bab akhlak. Dia sesama Allah tak ada, Tuhan ni sudah tidak diutamakan. Yang kedua, tak peduli hal orang lain, jiran ke, member ke, kawan ke, tak peduli. Maka bermulalah kerosakan akhlak. Sebab tu memang kita rasa kita ni susah, tetapi susah kita ada lagi orang lebih susah. Kalau kita berasa senang, payah lah gitu. Sebab kalau kita rasa senang, memanglah kesenangan kita sebenarnya pinjaman sahaja daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena sentiasa bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Tanda bukti syukur ialah amal kita, sedekah kita, akhlak kita, pembaikan peribadi kita, keluarga kita, dan kita di samping itu tak ada doa supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada semua. Jangan kita doa hidayah kita seorang je, doalah hidayah kepada semua orang. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit kebaikan daripada tazkirah ringkas ini, insya-Allah, apa yang disebut oleh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Sekadar itulah untuk malam ini, insya-Allah kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq. Allah fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa hdina ila siratal mustaqim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi